Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berbahagia pengurusi serta jawatankuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur di atas nikmat kehidupan, keafiatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada malam ini, pada saat ini. Sama-sama kita diberi kekuatan oleh Allah untuk terus istiqamah mengimarahkan rumah Allah, tunaikan salat berjemaah. Mudah-mudahan salat dan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur juga kerana dapat berkesempatan pada malam ini untuk turut serta dalam majlis ilmu. Sama-sama kita mengikhlaskan diri, sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid ini turut diganjari dengan pahala i'tikaf. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini kita akan sambung setakat yang kita berhenti pada 2 minggu yang lalu. Kita akan membicarakan tentang beberapa kata-kata hikmah, kata-kata para cendekiawan Islam, para ulama sufi. Diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Atiyah Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu. Dalam bermunajat beliau berkata, jadi beliau mengajar kita tentang uslub munajat, bentuk-bentuk uslub munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana katanya, ilahi la in talabtani bi dhanbi la atlubannaka bi afwik wa la in talabtani bi bukhli la atlubannaka bi sakhaik wa la in adkhaltani an-nar la akhbartu ahlan nari bi annani uhibbuka. Maknanya, wahai Tuhanku, apabila engkau menuntut aku kerana dosa yang telah aku lakukan. Wahai Tuhanku, apabila kau tuntut aku disebabkan oleh dosa yang pernah aku lakukan, tentunya aku akan terus bermohon ampunan kepadamu. Apabila engkau menuntutku kerana kebakhilanku, tentunya aku akan memohon kedermawananmu. Dan apabila engkau masukkan aku ke neraka, tentunya aku akan bagi tahu ataupun memberitakan kepada neraka bahawa sesungguhnya aku amat menyintai kamu. Ini antara bentuk ataupun uslub munajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan, yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh ulama terdahulu, mereka yang dekat dan hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana inilah antara uslub-uslub yang baik untuk digunakan, di mana dalam ungkapan yang pertama menyatakan bahawa, wahai Tuhan aku, kalaulah kau cari aku, kau tuntut aku, Allah cari dia disebabkan oleh dosa yang dia lakukan, maka tentunya di situ terus dia akan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana ampunan Allah Azza wa Jalla pasti lebih luas berbanding dengan dosa yang dilakukan oleh seseorang hamba. Jadi kita diminta untuk terus menerus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hampir, semakin banyak khidmat bakti yang kita curahkan, maka semakin banyak kita
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana hati-hati kita senantiasa dibisik oleh syaitan untuk menjadikan amalan kita itu seperti debu-debu yang berterbangan yang tiada nilai. Kita telah pun mengorbankan tenaga, masa, harta untuk orang ramai, untuk agama dan sebagainya, atas mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah syaitan akan datang membisikkan berbagai-bagai perasaan yang menyebabkan amalan kita kemungkinan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisikan-bisikan supaya kita riak, berkhidmat kerana untuk mendapatkan puji-pujian. Mungkin di situ ada bisikan untuk kita bangga diri, bisikan untuk kita angkuh, cakap besar dan sebagainya. Jadi itu antara kemungkinan-kemungkinan bisikan-bisikan daripada syaitan yang menyebabkan amalan baik kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itulah maka kita senantiasa dimohon agar memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sedang melakukan ketaatan dan kebaikan. Kita lepas salat kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Agak malanglah bagi mereka yang merasakan bahawa dirinya sempurna. Agak malang bagi mereka yang merasakan dirinya sempurna, dan cukup dengan merasa kesempurnaan itulah menunjukkan kita tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah maka bersihkan hati dengan cara istighfar. Mungkin nanti Allah akan tuntut kita dengan dosa kita, ya. Maka disitulah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampunkan dosa, kerana pastinya keampunan Allah begitu luas dibandingkan dengan dosa yang telah kita lakukan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, seterusnya, wala in talabtani bi bukhli, kalaulah engkau ya Allah cari aku kerana kebakhilan aku. Kebakhilan mungkin disebabkan oleh kekikiran memberikan sedekah, ataupun kebakhilan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, malas bangun, dah bangun malas nak solat. Jadi itu antara kebakhilan masa, pengorbanan yang sedikit yang tak mampu kita berikan untuk pencipta. Disebabkan itu dia juga dianggap sebagai bakhil. Bakhil bukan sekadar kikir memberikan sedekah sebahagian kecil daripada harta yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahkan kebakhilan untuk memperbanyakkan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu juga dianggap sebagai bakhil. Bakhil mengabdikan diri untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah cari kita, tuntut kita kerana kebakhilan kita, maka disitulah kita terus memohon kepemurahan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Maha Pemurah, Maha Pemberi. Dan seterusnya, jikalau dimasukkan ke dalam neraka, jikalau aku dimasukkan ke dalam neraka, tentu aku akan ceritakan kepada neraka aku sayangkan ataupun aku cintakan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan oleh cinta Allah, maka kita beroleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang hebat, iaitu Abdul Rahman bin Atiyah Abu Sulaiman Ad-Darani. Ad-Darani ini, Daran adalah nama sebuah kota di Damsyik. Nama dia Abdul Rahman Ad-Darani. Wafat pada tahun 215 Hijriah. Jadi orang yang hebat. Jadi dia mengajarkan kepada kita tentang uslub munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa ni kita terus doa. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Kita terus lebih direct. Jadi munajat ni lebih pengaduan. Kita mengadu rasa sakit, lelah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pengaduan, munajat. Sebab itu disebut munajat dan doa. Jadi sebelum berdoa,
kita bermunajat kepada Allah, menyatakan tentang keperluan kita, masalah yang kita hadapi, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara uslub ataupun bentuk doa yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh ulama-ulama terdahulu. Dan selain daripada apa yang kita tahulah, baik yang seterusnya, jadi apabila kita sentiasa bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan nanti beroleh kebahagiaan, beroleh ketenangan. Jadi orang yang tak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jauh, ada jarak, renggang dengan Allah, maka dia tidak akan dapat kebahagiaan, tidak akan dapat ketenangan. Kebahagiaan dan ketenangan ini bila mana seseorang hamba itu hampir dengan Allah, berdoa, merayu kepadanya, memohon kerana Allah tempat pengaduan, Allah yang akan memberi pertolongan kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri, kami menyembah. Kita menyembah Allah, pengabdian kita daripada mula kehidupan hingga akhir kehidupan, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas itu kita akan bermohon kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ada orang yang beribadah tapi minta tolong dengan jin, syaitan, iblis. Minta tolong semata-mata kerana minta tolong kepada makhluk. Sedangkan dia puasa, dia salat, dia haji, dia zakat. Tapi bila bab minta tolong, masih ada pengantara yang lain yang dirasakan doanya lebih mustajab, hajatnya lebih dimakbul. Dimakbul, diterima atas bantuan pertolongan makhluk yang tak sepatutnya diminta lah. Jadi perkara itu membawa kepada mula khurafat, lalu bawa kepada syirik. Ya. Jadi kalau di Port Dickson ni ada tempat, kalau di di mana tu, tempat tapak hang tuah Tanjung Tuan, katalah legenda, ada hang tuah pernah turun dulu kat situ. Kat situ ada perigi Belanda, ada perigi buta, ada kubur-kubur lama, ada busut, ada gua, ada bagai-bagai benda-benda yang pelik. Jadi orang-orang yang minat buat perkara itu, memang dia akan ke situlah. Dia akan minta menurun dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan dia masih bergantung kepada makhluk, dan kerjanya adalah kerja syirik. Jadi syirik ni merupakan dosa yang tak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai hamba Allah, tempat mengadu merayu kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan beroleh kebahagiaan, kita akan beroleh ketenangan. Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan doa kita. Janji Allah, wa qad rabbukum ud'uni astajib lakum. Berfirman Allah, ud'uni, minta tolong kepada aku akan perkenankan, aku akan perkenankan doa kamu. Itu janji Allah. Tinggal lagi masa Allah perkenankan doa, Allah tak tetapkan. Mungkin serta-merta, mungkin besok lusa, mungkin akan datang, mungkin tahun depan, mungkin tak diterima di dunia, sebaliknya diterima pada hari akhirat. Kerana Allah lebih mengetahui lah apa yang kita minta tu mendatangkan kebaikan ataupun keburukan kepada kita. Tentunya yang kita minta, kalau minta hidayah, tentulah kebaikan. Tapi kalau minta pangkat, jawatan, kaya dan sebagainya, mungkin itu merupakan pemberian yang kalau Allah bagi menyebabkan kita semakin leka mungkin, ataupun semakin takabur, ataupun mungkin semakin sombong, ataupun mungkin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah setiap pemberian yang Allah nak bagi itu belum tentu, tak tahu masa tikanya. Jadi kita hanya bermohon, minta kepada Allah apa yang kita nak. Baik, sebab itulah antara benda yang penting adalah hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu merupakan doa yang sepatutnya lah. Doa yang sepatutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang betul, jalan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. 3 tanda orang bahagia. Sebahagian cendekiawan Islam menyatakan as'adun nasi man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yad. Maknanya orang yang paling berbahagia adalah orang yang mempunyai hati yang alim. Hati yang alim. Dan badan yang sabar, serta puas
dengan apa yang ada pada tangannya. Maknanya apa? Hati yang alim adalah hati yang menyedari, merasai, dapat mengesan bahawa Allah sentiasa bersama-sama dengannya. Baik di mana saja dia berada. Ini kelebihan bagi mereka yang dekat dengan Allah, yang beroleh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan bersama-samanya dalam pergerakannya, tingkah laku tangannya, kakinya melangkah, tindak tanduknya, semua dalam kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang alim, dia sedar bahawa Allah menyertainya. Anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Merasakan bahawa Allah melihat kamu, dan kalau kamu tak dapat rasakan, yakinlah bahawa Allah pasti. Beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, tentu payah untuk mencapai tahap yang sebegitu. Kalau tak berupaya merasakan, tentunya Allah akan sentiasa melihat dan memerhatikan kita. Jadi itu antara pengertian makna ihsan. Ihsan dalam ibadah maknanya merasakan dalam pengawasan, dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang hatinya alim, orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki hati yang alim, iaitu hati yang menyedari, merasai bahawa Allah senantiasa menyertainya di mana sahaja dia berada. Dan orang yang bahagia iaitu mereka yang memiliki badan yang sabar. Badan yang sabar adalah sabar dalam menunaikan perintah agama. Untuk laksanakan perintah agama bukan senang, memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon agar Allah bagi kekuatan untuk kita salat berjamaah, untuk kita menjadi ahli masjid, untuk kita bangun malam, untuk kita melakukan amalan-amalan sunat, untuk kita buat berbagai perkara, semuanya memerlukan kepada kekuatan. Memerlukan kepada kekuatan. Minta Allah bagi kekuatan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukurika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, tolong aku untuk aku ingat kamu. Jadi ingat Allah ni melalui berbagai-bagai cara lah. Antaranya dalam ibadat yang khusus, cara kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk berbuat demikian perlukan kepada kekuatan, perlukan kepada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan perlukan kepada kesabaran. Jadi untung orang yang mempunyai badan yang sabar. Bahagia manusia yang memiliki badan yang sabar, iaitu sabar dalam menunaikan perintah agama dan dalam menghadapi apa-apa bencana, musibah yang merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kehidupan adalah ujian. Berbagai-bagai ujian mendatang, teka-teki yang perlu kita jawab dalam kehidupan. Besok, lusa akan datang, senantiasa ada ujian demi ujian, ujian demi ujian yang tidak akan ada hentinya. Kita rasakan mungkin bila dah pencen tak ada lagi ujian, tapi bila dah pencen ada ujian-ujian yang lain. Fikirkan tentang anak, fikirkan tentang cucu, fikirkan tentang masa depan, fikirkan bagai-bagai perkara yang kita fikirkan. Semakin detail fikiran kita itu berbanding sewaktu muda. Kalau waktu muda mungkin fikir benda besar-besar, tapi waktu kita dah berumur, fikir yang lebih detail, fikir benda yang jauh-jauh. Kadang anak kata, apalah mak fikir benda yang jauh-jauh sangat. Tak ada benda, sikit je bendanya. Tapi kita orang tua-tua akan fikir jauh ke depan. Fikir apa nak jadi dan berbagai-bagai lah. Jadi itu antara ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan teka-teki kepada kita, agar kita sabarlah menghadapi ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Kemudian antara orang yang bahagia itu mereka yang memiliki qanaatun bima fil yad. Ini berkaitan dengan rezeki lah. Puas, berpada dalam menerima apa yang telah ditetapkan, apa yang ada di tangan. Bima fil yad ni, apa yang ada di tangan tu syukurlah. Jadi kita ni akan syukur kalau kita membandingkan apa yang kita dapat kepada orang yang lebih susah daripada kita.
Jadi kita akan payah syukur bila mana kita membandingkan hal keduniaan dengan orang yang paling tinggi martabat ataupun peringkatnya berbanding kita. Kita bandingkan hal keduniaan dengan orang jutawan, milioner. Bandingkan dengan kita, memang kita tak akan rasa puaslah dengan apa yang ada. Sebaliknya apabila kita membandingkan hal keduniaan dengan orang yang paling rendah tingkatan kehidupannya berbanding kita, tentunya kita bersyukur. Kerana apa? Kerana ya Allah, dia lebih teruk daripada cara hidup kita. Jadi kita pun akan syukur dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kita. Itulah dikatakan wa qanaatun bima fil yad. Bersikap puas hati berkaitan dengan rezeki, dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah anugerahkan. Bukan senang, kita mungkin senang sebab kita redha, kita puas hati. Tapi ada di luar sana yang tidak merasa puas dengan apa yang ada, sentiasa mencari, bahkan sanggup melanggar syariat, langgar saja yang haram, yang syubhat, tak kira dah langgar asalkan memiliki apa yang dicita-citakan. Kerana apa? Kerana tak puas dengan apa yang ada, sanggup mencari jalan-jalan tambah kekayaan dengan mengaut harta orang lain dengan cara yang salah, cara menipu dan berbagai-bagai. Inilah disebabkan oleh kecintaan melampau kepada dunia. Kecintaan melampau kepada dunia. Jadi beruntung, bahagia orang yang mempunyai hati yang alim. Hati yang alim tadi apa? Hati yang menyedari, yang mengesan bahawa Allah sentiasa menyertainya di mana saja dia berada, dan juga memiliki badan yang sabar. Orang yang sabar, kita jadi orang yang sabar dalam melakukan ketaatan, sabar bila ditimpa musibah, sabar dengan sebarang ujian mendatang, dan redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan, dan cuba meningkatkan diri dengan jalan yang betul, jalan yang dibenarkan oleh agama. Jadi akibat cinta melampau kepada dunia menyebabkan manusia lupa daratan. Lupa daratan. Contoh telah diberikan oleh Al-Quranul Karim bagaimana orang terdahulu dibinasakan oleh Allah disebabkan kesombongan. Kaya raya, last sekali angkuh, sombong, bongkak, takabur. Ni antara penyakit orang-orang kaya raya. Penyakit orang-orang kaya raya, dia akan didatangkan penyakit takabur, sombong, sebab dia ada kekuatan. Dia boleh buat apa saja dia nak sebab dia ada duit. Duit ni adalah raja. Duit diibaratkan raja, dia boleh buat dengan duit. Jadi kita kena bersyukur dengan apa yang ada, dan bagi yang orang kaya kena berhati-hati kerana dengan kekayaan mungkin kita akan tergelincir untuk mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, wal a'yadu billah. Baik, seterusnya 3 tanda orang binasa. Ini juga antara kata-kata para cendekiawan Islam, orang yang hebat, dari Ibrahim An-Nakhai. Innama halaka man halaka qablakum bi 3 khisal, bi fudulil kalam wa fudulil ta'am wa fudulil manam wa fudulil manam. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu itu binasa hanya lantaran 3 perkara. Binasa disebabkan oleh 3 perkara. Iaitu apa? Bi fudulil kalam. Cakap banyak. Fudul kalam, melampau dalam percakapan. Jadi bila cakap banyak ni, banyak silap. Kita diajar oleh agama untuk cakap perkara yang ada kena mengena dengan kita. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara keelokan dan kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan perkara yang tiada kena mengena dengan dia. Tapi oleh kerana manusia ni suka cakap, banyak point, banyak idea, jadi bila dah banyak cakap, dia akan banyak silap. Mungkin nak cakap sikit saja, tapi bila dah nak habis masa ni, alang-alang duduk, alang-alang mengopi, biarlah. Orang kena cerita habis-habis kan. Cerita habis, bila dah banyak cakap tu, dia akan melarat-larat. Jadi dia akan bagai-bagai benda lah. Last sekali mengumpat,
menghina, memfitnah dan sebagai dan berbagai-bagai lagi lah. Itu disebabkan oleh disebut fudul kalam, banyak cakap. Jadi ini manusia ni payah. Kalau tak cakap banyak kan kita pendiam. Ya. Pendiam negatif juga. Pendiam negatif patutnya baguslah pendiam. Cakap yang perlu saja. Tapi bukan senang untuk cakap yang perlu saja. Ya. Biasanya akan cakap lebih-lebih. Tambah pula kalau kita entertain, kalau kita layan orang kan, layan orang tu dia bagai-bagai lah. Ataupun jumpa kawan-kawan lama, jumpa skot dulu-dulu, pencen-pencen, jumpa jarang-jarang sampai ke pagi boleh sembang. Sembang secara lama tak habis-habis, bersambung-sambung kan. Jadi akan cerita bagai-bagai. Akan cerita bagai-bagai. So kalau boleh kawal cakapan tak ada masalah lah. Cuma tinggal lagi dia buang masa. Ya. Jadi begitulah seronok sembang-sembang ni. Seronok sembang-sembang ni. Jadi itu dinasihatkan oleh para ulama. Orang dulu binasa sebab banyak cakap. Fudul kalam, cakap benda-benda yang tak faedah lah terutamanya. Banyak cakap yang faedah tak apa. Ni banyak cakap benda yang tak faedah, malah mendatangkan dosa. Wa fudul ta'am, dan banyak makan. Jadi bila dah sembang tu tentu banyak menu kan. Lepas kopi secawan, tambah mi sedap sate, buh sate pula. Tak habis-habis. Kan? Duduk kedai kopi, nak pergi habis agenda tu, panjang agenda tu. Jadi tak habis tu tambah lagi. Lepas secawan kopi, tambah pula teh tarik pula. Kan? Sebab apa? Sebab agenda tak habis lagi, nak balik buat apa? Kan? Jadi wafudul ta'am. Binasa sebab banyak makan. Jadi antara perkara yang kita diminta adalah sikit makan dan berhenti sebelum kenyang. Sikit makan dan berhenti sebelum kenyang. Jadi itu antara yang diajar oleh Nabi SAW. Bukan sekadar untuk kesihatan, bahkan untuk banyak perkara lah. Kita ni bila dah makan banyak, dia akan jadi lemah, dia akan jadi letih, dia akan jadi, yalah, kita akan rasa tak selesa. Ya, tua-tua tak selesa lah, tapi kalau muda-muda tak ada masalah. Kan? Kalau umur 40 tahun ke bawah tu tak ada masalah, 3-4 pinggan. Makan sikit tu tak selesa, makan banyak selesa. Tapi kalau dah berumur, dah ada penyakit, jadi kita akan rasalah 50, umur dah 50, lagilah 60, makan banyak, kita akan rasa dah tak sedap badan. Jadi banyak makan juga dia boleh binasa. Ya. Dia cerita bab makan ni, ada orang minat makanan sampai kan dia apa-apa kan dia akan cerita, tanya menu dululah apa cerita. Jadi apa-apa kita bincang, tengok menu apa tu. Lepas tu boleh cerita bab lain. Tanya menu apa. Jadi itu maknanya kepala tu dah ada, kita katakan kepala fikir pasal makan. Manusia ni kecenderungannya berbagai-bagai. Kan ada yang minat makan, ada yang minat mancing, ada yang minat bagai-bagai minat kita. Jadi kesemua minat-minat ni semua boleh binasakan kita. Kalau tak dikawal. Bukan tak boleh layan minat, boleh layan minat, tetapi perlu dikawal kerana minat itu boleh merosakkan kita, merosakkan rumah tangga juga. Ya. Baik. Wa fudulil manam. Binasa orang terdahulu ni 3 perkara: banyak cakap, banyak makan, dan fudulil manam, banyak tidur. Banyak tidur ni ialah jadi kepala akan jadi berat, badan rasa lemah, ya, kan? Badan akan rasa lemah. Jadi bila mana kita riyadhah petang-petang ataupun kita buat exercise, tanam sayur ke, menyangkui ke, menebas ke dan sebagainya yang ringan-ringan, jadi kita akan rasa segar. Jadi bila banyak tidur, maka penyakit akan datang. Banyak tidur, penyakit akan datang. Banyak rehat, penyakit akan datang. Sebab itulah walaupun di usia pencen, kita orang yang bekerja ni dia fikir pasal pencen, kan? Bila dah pencen, dia kata 2 minggu boleh pencen, lepas tu dia kena kerja balik lah, kan? Sebab apa? Sebab tak boleh duduk, sakit badan, penyakit datang, kena bekerja. Sebab kita memang dilahirkan untuk bekerja. Fa iza faragta fansab. Surah Al-Insyirah tu, surah Asy-Syarh, ayat lah tu membicarakan tentang betapa lepas saja kita salat terus bersurai, sambung pula kerja yang lain. Fa iza faragta fansab. Dan dalam pekerjaan itu tentu ada kemudahan.
yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra, fa inna ma'al usri usra. Jadi setiap yang susah ada kesenangan. Jadi Allah yang bagi lapang. Jadi dalam pekerjaan tu kita kadang-kadang rasa resah, rasa gelisah, dan ketenangan tu Allah yang bagi, kelapangan tu Allah yang bagi. Allah yang bagi lapang, Allah yang bagi tenang. Dengan syarat bekerja kemudian sampai waktu kita menghadap menyempurnakan hak Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita menyempurnakan hak Allah, maka Allah akan menyempurnakan hak Allah akan menyempurnakan hak kita dengan manusia. Kita jaga aja hak Allah, insya-Allah dengan manusia ni akan beres. Dengan makhluk ni akan selesai. Sempurnakan saja hak Allah, Allah akan jaga hubungan kita dengan manusia. Jadi orang yang tak menyempurnakan hak Allah, dia pun di kalangan manusia pun orang tak suka pada dia. Ya. Biasanya yang disukai oleh Allah itulah yang disukai oleh manusia. Manusia akan suka orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kalau ada masalah, mungkin manusia andaikan saja dia tu disayangi sedangkan dia tidak disayangi pun. Tapi pasti dan percaya bahawa orang yang disayangi oleh Allah akan disayangi oleh makhluknya. Makhluk yang taat kepada Allah, bukan musuhnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekejap ni isyak dah. Baru 3 muka, tak sampai sikit lagi. Sikit lagi, satu lagi. Saya ambil satu lagi juga daripada para hukama cendekiawan Islam, Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Yahya Mu'az Ar-Razi ni seorang ahli tasawuf yang terkenal, yang sentiasa bagi nasihat sama ada secara lisan maupun dengan akhlaknya, mempamerkan dakwahnya melalui akhlak, dan juga selalu bercerita tentang makrifat, perkara Allah, berkaitan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata, tuba liman taraka dunya qabla an tatrakahu. Tuba liman taraka dunya qabla an tatrakahu wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu wa radha rabbahu qabla an yalqah. Ini terakhir pada malam ni. Maknanya sangat beruntung. Tuba ni makna sangat beruntung bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dirinya. Sangat berbahagia bagi orang yang mampu meninggalkan dunia, iaitu meninggalkan harta benda lah, sebelum dunia itu meninggalkannya. Sebelum dunia itu meninggalkannya. Bukan senang ni. Kita ni cerita bab tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ni maknanya nak cuci jiwa. Jadi dia ada kaitan dengan tasawuf, ada kaitan dengan akhlak. Apa yang kita cerita ni bab nak cuci jiwa ni, untuk menghadap Allah, bagi hati bersih. Jadi untuk bagi hati bersih ni kena buang dunia. Jadi bukan senang nak buang dunia ni, sebab tempat seronok. Tapi untuk hati bersih tak boleh sayangkan dunia, malah kena, orang kata, pandang sebelah mata, sebab dia merupakan alat untuk ke akhirat. Bukan matlamat, tetapi alat untuk ke akhirat. Jadi harta benda dunia itu sebagai alat dan bekalan untuk sampai ke akhirat. Jadi untung bagi siapa yang meninggalkan dunia, tak peduli sangat dunia sebelum dunia itu meninggalkannya, dan membina kubur, dan orang yang membangunkan kuburnya sebelum ia memasukinya. Maknanya sediakan bekalan lah, maknanya bukan buat gali kubur. Ada gali kubur siap. Biasa yang gali kubur siap ni orang yang dia dah tahu dah, doktor beritahu ni 3 bulan lagi ni. 3 bulan lagi bagi masa ni. Siap dah beli tempah dah batu nisan. Dah ada dah, kain kapan dah ada dah. Batu nisan tu tinggal tak bernama lagi contoh. Tapi tak mati-mati. Yang nak mati tak mati. Yang nak mati tak mati. Yang tak suka mati, itulah mati dulu. Jadi wabana qabru qabla ayyadkhulahu, maknanya kita memperlengkapkan diri kita ni sebelum kita dimasukkan ke dalam kubur.
Maknanya nak masuk kubur tu kena siap bekalan dulu. Jadi dah cukup bekalan, Allah panggil, bawa bersedia. Buntunglah. Wardarabau qabla ilqah. Beroleh keredaan Allah, bersikap reda kepada Tuhannya sebelum ia menemuinya. Reda dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetap dan kurniakan kepada kita, terima. Jadi mungkin kita tak ada penyesalan. Orang Islam ni dia tidak penyesalan. Sebab apa? Sebab apa yang dia buat itu, dulunya dia telah solat hajat, dulunya dia telah istikharah. So Allah dah tetapkan begitu. So reda je lah. Tak reda pun itu juga jadinya. Dia lebih baik reda. Ya. Reda saja dengan apa yang Allah SWT letakkan, itulah dia. Walaupun kita rasa kita hebat dulu, tapi realitinya kita ni sekarang begini. Redalah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan sebelum kita datang bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak reda, dibimbangi kita tidak akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, perempuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, untuk malam ni sekadar inilah perkongsian kita, 4 kata-kata para hukama yang mudah-mudahan bagi motivasi kepada diri saya khasnya untuk kita jadi lebih hebat dalam hidup ini, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih berkualiti amalan kita, mudah-mudahan hati kita bersih dan mudah untuk kita menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.